Zakaria, Nabi Yahya, mereka membawa syariat Nabi Musa alaihissalam yang mana terkandung dalam kitab Taurat. Jadi begitulah antara jawapan yang boleh meleraikan kemusykilan tentang pertanyaan kenapa tidak semua Nabi, tidak semua Rasul dikurniakan kitab. Maka kitab-kitab tersebut terbahagi kepada dua bahagian. Pertamanya merupakan lembaran saja, yang dinamakan sebagai suhuf. Jadi lembaran-lembaran suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dinamakan sebagai suhuf. Dan yang kedua merupakan kitab-kitab besar yang dinamakan kitab. Jadi kalau ini satu kitab, satu buku yang besar, yang lengkap, maka ia dinamakan sebagai kitab. Macam mana kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS di Bukit Tur Sina. Kitab Zabur, kitab Injil, Al-Quranul Karim diturunkan secara beransur-ansur dari kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril AS selama 23 tahun. Walaupun dari Luh Mahfuz dibawa sekaligus sampailah ke Baitul Izzah, satu tempat di langit. Di mana Baitul Izzah hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui, tidak diterangkan berita. Maka bila rupa Baitul Izzah tu, kalau Nurul Izzah dikenal, kita tahu siapa Nurul Izzah. Tapi kalau Baitul Izzah, kita tak tahu di mana kedudukannya di atas langit, di sebelah barat ke, atau di sebelah timur ke, atau di utara ke, ataupun di selatan ke, kita tak tahu. Tapi di situlah tempat Al-Quran singgah, diturunkan dari Ruh Mahfuz sampai ke situ secara legus. Dari Baitul Izzah, Jibril mengambil beransur-ansur diberi pada Nabi SAW selama 23 tahun mengikut kesesuaian mengikut kesesuaian yang ada. Ada ayat yang diturunkan tidak ada asal usul kisahnya, yang dinamakan sebagai asbabun nuzul. Ada ayat-ayat yang ada yang diturunkan apabila berlaku sesuatu peristiwa terhadap Nabi, kepada Nabi SAW ataupun kepada mereka yang berada di sekeliling Nabi SAW. Jadi itulah dia Al-Quranul Karim. Baik, jadi kita lihat suhuf. Jadi suhuf ni ada 110 suhuf. 10 di suhuf diturunkan kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diberikan suhuf, tak ada kitab sebab waktu itu syariat Nabi Adam pun sangat mudah. Nabi Adam istihawa alaihi wassalam dan anak-anak mereka, itu saja. Ini syariat itu masih ringkas. Jadi diturunkan hanya suhuf saja. Kemudian 50 suhuf diturunkan kepada Sayyidina Syith alaihissalam, anak tunggal Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wasallam dikurniakan 41 orang anak, 20 kembar, termasuklah Habil dan Qabil. Mereka ada kembar masing-masing. Yang tiada kembar hanyalah Nabi Syith alaihi salam. Dan Nabi Syith alaihi salam inilah Nabi yang kedua selepas Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi Syith ini menerima 50 suhuf daripada Allah Subhanahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 lagi diturunkan kepada Sayyidina Idris alaihissalam. 30 diturunkan kepada Sayyidina Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam ialah Rasul yang kedua dalam turutan Nabi-Nabi Rasul, dalam turutan Rasul 25 Rasul yang kita lihat namanya ada dalam Al-Quran. Jadi Nabi Idris alaihissalam ini adalah Nabi Rasul yang kedua.
Maka ketika Nabi Idris alaihissalam ini masih hidup, Nabi Adam pun masih hidup lagi. Dikatakan ketika Nabi Idris alaihissalam dilahirkan, Nabi Adam masih hidup. Dan Nabi Idris ini diberikan 30 suhuf lagi, 30 suhuf. Kerana waktu itu sudah ada manusia yang kufur pada Allah SWT, maka Nabi Idris diutuskan Allah sebagai Rasul untuk mengajak manusia-manusia yang kufur pada Allah SWT ini kembali menyembahnya, kembali menyembah Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian 10 suhuf diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Ini berlaku sebelum Nabi Musa dikurniakan Allah kitab Taurat. Maka Nabi Musa menerima 10 suhuf yang disebut dalam kitab wujudnya ada dalam kitab Injil yang dinamakan sebagai Ten Commandment. Jadi itulah dia suhuf. Namun suhuf itu kesemua suhuf ni sudah tidak ada dalam bentuk asalnya, sudah lenyap, termasuklah Ten Commandment Nabi Musa alaihissalam itu. Wallahu alam. Kemudian kitab-kitab, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kitab pertama yang diturunkan kepada mana-mana Rasul ialah kitab Taurat. Diturunkan Nabi Musa alaihissalam yang menerima kitab Taurat ini di Bukit Tursina. Dan Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat ini sekaligus. Tidak ada pecahan-pecahan, sekaligus diberi semuanya sekali. Dan kitab Taurat ini dalam bentuk asalnya diturunkan dalam bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel, bahasa Bani Israel, bukan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu sebahagian daripada Bani Israel. Waktu Nabi Musa alaihissalam ini yang wujud adalah Bani Israel. Begitulah kitab Taurat. Kemudian yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Dan kitab Zabur ini sedikit berbeza. Di dalamnya banyak syair-syair, kata-kata nasihat, tidak mengandungi ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam, kerana syariat yang diikuti ketika itu masih lagi syariat Nabi Musa alaihissalam, masih lagi terpakai ajaran kitab Taurat. Kemudian yang ketiga Injil diturunkan daripada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Zabur ini dalam bahasa Qibti, bahasa penduduk asli Mesir. Kerana kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kitab Injil ini dia mubasysyiran biyadai. Nabi Isa alaihissalam sendiri mengatakan Nabi Isa alaihissalam sendiri menyatakan pada Bani Israel, wa idh qala Isa bin Maryam, wa idh qala Isa bin Maryam wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala Nabi Isa bin Maryam berbicara kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada sekalian kamu, musaddiqan lima baina yadai ya minat Taurah, yang membenarkan apa-apa yang ada di antara tanganku ini daripada kitab Taurat. Maksudnya waktu itu waktu Nabi Isa AS itu sendiri pun syariat Nabi Musa itu terpakai. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberi khabar gembira
bahawasanya akan ada